Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berkumpul lagi, InsyaAllah menyambung kelas pengajian kita berkenaan ringkasan tafsir Ibn Kathir yang dikarang atau disusun oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Kemudian kali terakhir kita bincangkan itu, kita masih dalam surah Al-Ma'idah sampai ayat yang ke sehingga ayat ke-50 kan. Dah sekali. Berkenaan dengan perbahasan kita itu masih lagi berkaitan dengan tajuk masalah ayat yang ayat yang datang yang kita bincang itu berkenaan dengan ayat 50, 48-50 dengan ayat yang awal 42, 43, yang mana dalam ayat berkenaan macam ada dua, ayat 43 dengan ayat 49 lah. Maksudnya macam ada pilihan untuk Nabi SAW melakukan hukum selain mengikut hukum pada ahli kitab. Ini pasal fahaman berkenaan menyebabkan sebagian orang kata pada zaman kita sekarang ni tak ikut hukum Islam pun tak apa, ataupun pelaksanaan kepada orang bukan Islam tadi sendiri. So balik pada asal, segala dalil yang datang menunjukkan bahawa bila mana mereka berada di bawah jajahan atau pemerintahan Islam, mereka perlulah dihukum hukum Islam, bukan yang hukum mereka. Okay, baik. So itulah saya kita berhenti kat sini lah. Inilah kita bincangkan itu. Dia kata fasiyakul ayatil, maka baris ayat-ayat yang tiga tu jelas kan, terang pada bahawa hukum pada dua ayat yang terakhir bukan hukum pada ayat 43 itu dua ayat terakhir tu bukan ayat yang ke-43. Dia kata dan itu bahawa hukum baru yang sebenarnya ia adalah hukum yang baru. Ayat yang 49 tu hukum baru yang menetapkan makna pada dua ayat yang berikutnya. Maka dibawa dia pada pengertian ayat ni, pada pengertian ayat 43 bahawa hukumnya ia adalah hukum yang pada salah satu keadaan pilihan saja, bukan dia kata bukan tepat kalau kita kata bahawa ada pilihan pada satu keadaan Nabi ada pilihan untuk sama ada ikut perintah hukum Allah Ta'ala atau ikut apa yang mereka ada. Okay, dia kata sini wajhu sahihu fi fahmi hadhil ayati wal jam'i bainaha, dan bentuk yang betul atau benar yang sahih dalam memahami ayat-ayat ini dan menggabungkan di antaranya, wa fi fahmi hadis Ibn Abbas bin Naskhi, dan pada memahami hadis Ibn Abbas tentang nasakh. Maksud dia Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia kata mula diberikan pilihan untuk Nabi pilih untuk menghukum atau tidak menghukum. Kemudian yang kedua, Nabi Allah Taala suruh Nabi hukum Allah Taala. Itu yang jelas okey. Anna ayat at-takhir innama hiya fi qaumil ladzi ja'u ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahawa ayat pilihan tu hanyalah ia pada kaum yang datang kepada Rasulullah SAW, yahkumunahu bainahum, yang mereka memperhakimunahu bainahum, mereka memperhakimkan Nabi di antara mereka, fi sya'ni az-zaniyain, pada hal dua yang berzina, wa fi sya'ni diyat, dan pada masalah diyat, itu Bani Quraizah dengan Bani Nadir. Wa hum qaumun min Yahud, dan mereka ni satu kaum dari Yahudi. Lam yakunu dhimmiyin wala muahidin, mereka bukan dhimmi, bukan muahid. Muahidin bukan dhimmi bawah jajahan Islam, dan mereka ada tempat mereka sendiri berasingan daripada Madinah. Bukan juga muahid, orang mendapat perjanjian di bawah Islam. Ini annahum la yakunu fi sultan daulatil islamiyati. Maksud apa Syekh Ahmad Syakir bahawa mereka belum lagi jadi di bawah penguasaan kerajaan Islam. Wala khadi'ina li ahkamiha, dan mereka tak
tunduk kepada hukum-hukum Islam. Bal qadimu ila al-hakim al-a'la fi ad-daulah al-islamiyah yaj'alunahu hakama. Okey, dan bahkan mereka datang kepada pemerintah tertinggi dalam negara Islam dan mereka jadikan dia sebagai penghukum bainahum di antara mereka fi ba'd sya'nihim pada sebahagian hal ihwal mereka. Wa kanu mustati'in an yahkimu bi anfusihim an yahkumu bi anfusihim, dan mereka ketika itu mampu untuk menghukum dengan diri mereka sendiri fi sya'nihim pada hal ihwal mereka bihukmi dinihim aw bi ahwaihim, dengan hukum agama mereka ataupun dengan hawa nafsu mereka. Ka'adatihim fi sa'iri ma yu'radu ladaihim min al-aqdiyati, seperti kebiasaan mereka pada semua apa yang dihadapkan di sisi mereka daripada penghakiman-penghakiman. Mana ada penghakiman, semua mereka akan buat macam tu. Fa idza ja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bila mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhakimunahu ala ba'di ma urida lahum. Dia kata, jadi apabila mereka datang kepada Rasulullah SAW, mereka memperhakimkan baginda pada sebahagian apa yang dihadapkan kepada mereka. A'lamahu Allah subhanahu, memberitahu baginda, Allah Subhanahu wa taala beritahu baginda, anna lahu khiyarun, al-khiyaru an yahkuma bainahum fima hakkamuhu fihi aw yu'ridu anhum. Allah Taala beritahu baginda, Allah Subhanahu wa taala memberitahu baginda bahawa baginda mempunyai pilihan. Untuk baginda ada pilihan sama ada menghukum mereka di antara mereka pada apa mereka perhukumkan baginda kepadanya, hukumkan baginda padanya, ataupun baginda boleh berpaling daripada mereka, tak nak layan pun tak apa. Wa amarahu fil ayati nafsiha, dan Allah Taala perintahkan ayat yang sama. Ini ayat 43 tu itu Allah Ta'ala perintahkan baginda pada ayat yang sama bahawa apabila amarahu fil ayati nafsiha, Allah Ta'ala perintah baginda dalam ayat yang sama, annahu idza arada an yahkuma bainahum, bahawa apabila baginda mahu atau ingin menghukum di antara mereka, waqtara dzalika, dan baginda pilih itu, an yahkuma fihim bil adli, hendaklah baginda menghukum mereka pada mereka dengan keadilan. Okey, kalau nak hukum dengan keadilan. Wa yuwaddihu dzalika wa dia kata okey, wa yuwaddihu dzalika wa yubayyinahu kasyamsi, dia terangkan itu, dia dan juga dijelaskan ia seperti matahari terang. Annahu qala lahu, bahawa Allah Ta'ala firman kepada baginda, fil ayati allati tatlu ayat at-takhir, pada ayat yang menyusul ayat pilihan, wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut tauratu wa fiha hukmullah, dan bagaimana mereka boleh memperhakimkan engkau sedangkan tahu apa di sisi mereka ada Taurat, dalamnya ada hukum Allah. Fahaddadat hadhihi al-ayatu makna hukm takhir. Jadi kat sini menetapkan ayat ini pengertian hukum pilihan tu. Mana pilihan tu sebenarnya apa diberikan Allah Taala kepada Nabi SAW untuk layan boleh, kalau tak pun tak apa. Cuma kalau layan kena buat dengan hukum. Cuma Allah Taala sendiri mempersoalkan, suruh Nabi apa fikirkan. Sebenarnya mereka datang kepada Nabi bukan nak kan keadilan, bukan nakkan hukum Allah, tapi nak cari kod-kod ada hukum lain selain daripada apa yang Allah Ta'ala turunkan. Itu maksud dia. Dia kata fahadat hadil ayat makna hukm takhir wa annahu fi qaumin laja'u ilaihi. Jadi ayat ni tentukan menetapkan ayat ni pengertian hukum pilihan tadi, dan bahawa ia pada kaum yang datang kepada baginda dan mereka lari kepada baginda, dan waja'u wa yaj'alunahu hakaman bainahum, dan mereka jadikan baginda penghukum di antara mereka. Laisa fi qaumin hum ra'iyatan lahum, bukan pada kaum yang mereka tu rakyat bagi baginda. Khadi'una li hukmihi wa sultanihi, yang tunduk pada hukum baginda dan juga penguasaan baginda SAW. Thumma ja'atil ayatani ukhrayani, kemudian datang dua ayat yang lain bi hukmin jadid, hukum yang baru, bi amrihi, dengan perintah dengan perintah Allah Taala, an yahkuma fi ra'iyatihi, agar baginda menghukum pada rakyat baginda, min ahli kitab, dengan di kalangan ahli kitab, bima anzalallah, dengan apa Allah Taala turunkan. Al-Maidah 44. Wa alla yattabi'a ahwa'ahum, dan jangan baginda ikut
hawa nafsu mereka. Falaisa lahum haqqun ay yatahakamu ila ahli millatihim. Maka mereka tiada untuk mereka hak berhukum pada ahli agama mereka. Walaisa lahum al muslimina imtiyazun bi alla yakhda'u li hukmin dawlati. Dia kata dan tiada untuk mereka kata orang Islam perbezaan bahawa mereka tak tunduk kepada hukum negara. Allati hum khadi'una li ahkamiha, mereka tunduk pada hukum-hukum negara tersebut. Wallati yu'tuna fiha jizyata an yadin wa hum saghir, yang mereka berikan padanya pada negara tadi jizyah dari tangan mereka dan keadaan mereka hina. Maksudnya mereka memang tunduk. Macam sekarang ni, macam di Malaysia pun sebenarnya itu keadaan asas. Sebab kalau ikut Profesor Koh Kim kan, dia pernah sebut dulu bukan tajuk ni tentang masalah kita ni bila jadi rakyat tanah Melayu, sebenarnya kita rakyat raja kita Muslim. So hukum pun hukum raja Muslim lah sepatutnya. Itu yang sepatutnya berlaku. Sebenarnya tidak ada hak untuk Inggeris menetapkan kepada kita sebarang hukum. Sebab raja-raja ini tanah ni bukan tanah Inggeris. Ini tanah raja-raja Melayu. Jadi dia orang kena ikut. So siapa tinggal sebagai rakyat Raja Melayu, dan dia kena ikut hukum negara Raja Melayu. Tapi sekarang Raja-Raja Melayu bersetuju dengan hukum Inggeris tinggalkan, maka dihukumlah mereka dengan hukum Inggeris. Walaupun diorang pun ikutkan pada agama mereka bukan penganut ajaran Inggeris. Kita kan bukan ajaran Inggeris. Sekarang ni pelik kan, bila kita sekarang ni berhukum dengan hukum yang dibuat oleh Inggeris, apa benda jadi kat London jadi hukum atas kita. Kelakar tak? Benda kat negara dia jadi hukum atas kita. Sebenarnya kita tak perlu kena ikut diorang. Kita dah jadi negara merdeka. Sepatutnya lah kita merdeka. Kalau kita merdeka, kita patut buat hukum sendiri. Dan dalam pilihan tersebut, kita boleh pilih hukum Allah Subhanahu Wa Taala pada jenayah-jenayah tertentu yang Allah Taala wajibkan untuk dilaksanakan padanya, hukum potong tangan dan atau hukum qisas, orang bunuh dibunuh balik. Semua itu adalah jelas. Baik. Dia tahu ila hadzal makna ad-daqiqi, kepada pengertian yang halus ini, yushiru kalamu Syafi'i fil mengisyaratkan kata-kata Imam Syafi'i dan kitab al-Um. Bal yakadu yakunu sariha, bahkan hampir-hampir dia menjadi terang, jelas. Faqad qala fi juz'il rabi', dalam juzuk yang keempat, 29 wa 129 129 130, cetakan mana tak sama mungkin. Dia kata Imam Syafi'i, lam a'lam mukhalifan min ahli al-ilmi bisiyari, aku tak ketahui sebarang penyanggah, sebarang orang yang bertentangan di kalangan ahli ilmu tentang sirah, tentang sejarah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallam lamma nazala bil Madinati, bahawa Rasulullah sallam lamma nazala bil Madinah, bila baginda singgah di Madinah, turun ke Madinah, wada'a yahuda kafatan ala ghairi jizyatin, baginda membiarkan Yahudi ke semua mereka di atas keadaan tanpa jizyah. Ini asal. Sebab balik pada surah Taubah, antara surah terakhir turun kepada Nabi SAW. Jadi tajuk jizyah tu hanya turun pada surah At-Taubah, dan ketika baginda sampai ke Madinah belum lagi datang arahan jizyah. Wa anna qaulallahi azza wa jalla, dan bahawa firman Allah azza wa jalla dalam surah Maidah ayat 42, fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum, jika mereka datang kepada engkau hai Muhammad, maka hukumlah di antara mereka atau palinglah daripada mereka. Innama nazalat fil yahudil muwadi'ina alladhina lam yu'tul jizyata. Dia kata ia hanyalah ayat ini turun pada Yahudi yang dibiarkan, yang tidak mereka diberikan jizyah. Walam yuqirru bi anna an yajriya alaihimul hukma, dan mereka tak memperakui untuk berjalan ke atas mereka hukum. Mereka memang Nabi datang, diorang dah ada tempat sendiri, so Nabi tak masuk dekat situ. Okey. Wa qala ba'dun, berkata sebahagian para ulama pula, nazalat fil yahudiyain allazaini zanaya. Dia ayat ni turun pada dua Yahudi yang kedua-duanya berzina. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, walladhi qalu yushbihu ma qalu. Dan apa yang walladhi qalu yushbihu ma qalu, dan yang mereka katakan menyerupai apa yang mereka katakan, macam serupa lah, macam sama
tentang tajuk masalah Yahudi yang berzina tu, ataupun yang Yahudi yang datang kepada Nabi SAW yang tidak bayar jizyah, yang bukan berada bawah pemerintahan Islam. Mereka pilih untuk Nabi SAW hukum di antara mereka. Walaupun tujuan sebenar macam kita katakan tadi, dia orang datang kepada Nabi sebab mereka nak cari hukum lain kalau boleh. Okey. Dia kata kenapa Imam Syafi'i kata seolah macam serupa pengertian tu, dia kata liqaulillahi azza wa jalla, kerana firman Allah azza wa jalla, wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut tauratu wa fiha hukmullah, dan bagaimana mereka berhukumkan engkau sedangkan di sini mereka ada Taurat, dalamnya ada hukum Allah. Dan dia kata dan wa qauluhu dan firman Allah Taala, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka. Dan hukumlah hai Muhammad di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah, yang kau ikuti kehendak hawa nafsu mereka, kehendak keinginan mereka, dan jaga-jagalah terhadap mereka untuk mereka memperdaya engkau ataupun menyelewengkan engkau. Al-Maidah 49. Yakni wallahu alam, Syafi'i kata yang bermaksud Allah Taala lebih mengetahui, in tawalu an hukmika bighairi ridahum, jika mereka paling daripada hukum kau dengan tanpa redha mereka. Wa hadha yushbihu an yakuna mimman ata hakiman ghairu makhurin al hukmi. Ini dikata menyerupai bahawa ia jadi daripada orang yang datang kepada hakim tanpa dipaksa ke atas hukum. Maksudnya Nabi orang datang kepada Nabi SAW minta dihukum. Okay. Dia kata jika mereka paling daripada hukum kau, mana kau putuskan, mereka paling dari hukum kau dengan tanpa redha mereka. Okey. Dengan tanpa redha mereka, kau tak perlu tunggu redha mereka. Okey. Okey, jadi dia kata walladhi hakamu ila Rasulillah, dan orang-orang yang menghukum pada Rasulullah SAW fi imra'atin minhum wa rajulin zanaya, tentang seorang wanita di kalangan mereka dan seorang lelaki yang berzina, muwadi'un. Ini Imam Syafi'i kata dia orang ni muwadi'un, orang yang sebenarnya dibiarkan, tidak berada di bawah, bukan dhimmi, bukan di bawah pemerintahan Islam. Wa kana fi Taurati rajmu, dan dalam Taurat sebenarnya ada ayat rajam. Faja'u bihima farajamahuma Rasulullah SAW. Mereka datang bawa dua lelaki wanita tadi, lalu telah merejam mereka mereka berdua Rasulullah SAW. Qala wa idza wada'a imamu qauman min ahli syirki walam yashtaritu ayyajriya alaihimul hukma. Ya, bila membiarkan imam satu kaum daripada ahli syirik dan tidak disyaratkan untuk berjalan ke atas mereka sebarang hukum, membiarkan mereka dengan hukum mereka sendiri, thumma ja'u mutahakimin, kemudian mereka datang minta dihukum, fahuwa bil khiyari, maka pemerintah tadi pemerintah Islam dia dalam keadaan pilihan, baina an yahkuma bainahum aw yada'ul hukma, sama ada dia nak menghukum di antara mereka atau dia tinggalkan menghukum. Fa in ikhtiyara an yahkuma bainahum hukmun bainahum hikmatan minal muslimin. Okey, dia kata kerana pilihan untuk menghukum di antara mereka adalah dia kata fa in ikhtiyara an yahkuma bainahum, dia kata hukum hakama bainahum hikmatal muslimin. Sekejap. Okey, dan jika dia memilih untuk menghukum di antara mereka, dihukum di antara mereka hakama bainahum hikmatan minal muslimin, mana dia akan menghukum di antara mereka secara bijaksana daripada orang Islam punya pihak. Sebenarnya dia mewakili orang Islam lah, kerana liqaulillahi, kerana firman Allah Taala lepas tu Al-Maidah 42, wa in hakamta fahkum bainahum bil qist, dan jika engkau menghukum maka hukumlah di antara mereka dengan kesaksamaan. Wal qist, saksama tu hukmullahi allazi anzalahu alaihi sallam, hukum Allah yang Allah turunkan ia ke atas baginda SAW. Qala Syafi'i, berkata Syafi'i lagi, walaysa lil imami al-khiyaru, yang tiada untuk pemerintah pilihan fi ahadi min al-muahidin alladhina yajri alaihimul hukma al-hukmu. Dia kata tiada untuk pemerintah pilihan pada seseorang di kalangan orang yang muahid, yang muahidin, yang berbuat di perjanjian dengan umat Islam, yang berjalan kata mereka hukum. Idza ja'uhu fi haddil
hadillahi azza wa jalla, apabila mereka datang kepada pemerintah tu pada salah satu had daripada had Allah SWT. Wa alaihi an yuqimahu, hendaklah dia melaksanakannya. Wala yufariqul muwadi'in illa fi hadzal mawdi'. Dan mereka tak berbeza dengan muwadi'in kecuali pada kedudukan ini saja. Pasal beza dia orang yang datang tadi minta dihukum, ada pilihan untuk hukum atau tak hukum. Tapi kalau hukum Allah Ta'ala. Tapi pada orang yang memang di bawah jajahan Islam, maka mereka akan dihukum hukum Islam, tidak dengan hukum lain. Masalah dia bukan Islam, dia kata saya bukan Islam, saya tak setuju. Bila undang-undang tadi diwartakan, tak kira siapa sahaja dalam negara berkenaan, mesti dilaksana ke atas dia hukum tersebut. Contoh macam di Brunei, telah diwartakan hukum pemerintahan Islam, walaupun mungkin tak buat lagi. Okey, tak ada dilaksanakan lagi. Kalau dilaksanakan, okey, katakanlah seorang Amerika rakyat Amerika Syarikat buat jenayah yang kena hudud di negeri, ada hukuman khas di negeri Brunei, di negara Brunei. So dekat situ ke atas pemerintah kena laksanakan ke atas dia. Dan orang yang buat jenayah di negara tersebut tak boleh kata saya American, saya nak hukum Amerika. Macam juga orang yang pergi ke Saudi Arabia buat jenayah, katakan mencuri di Amerika, dipenjarakan. Dia kata tak boleh tuntut untuk dipotong tangan dengan hukum Islam. Sebab negara berkenaan tak wartakan hukum Islam sebagai hukum yang dijalankan. So, sudut ini kena faham, bila kita sebagai sebuah negara, apa kita wartakan sebagai hukum, tak kira ambil dari undang-undang mana sekalipun, dia menjadi berjalan ke atas semua rakyat. Tak ada dikira Muslim atau kafir. Orang salah faham, bila orang salah faham berkenaan masalah hak rakyat tadi, dia pasal sebenarnya rakyat tak ada hak untuk tak setuju dengan hukum yang diletakkan oleh kerajaan. Sebab contoh macam kita dah ada kerajaan dah wartakan sebagai undang-undang macam pitak kuning ke, ataupun apalah peraturan yang dikenakan macam kes pakai mask. Bila kerajaan dah tentukan, mana ada orang tu kata saya tak beriman dengan ni, saya tak nak bayar. Dia kena bayar juga. Itu tajuk asal, bila dah diwartakan sebagai undang-undang negara, maka berjalan kepada semua orang. Dan ini sebenarnya tajuk asal dia adalah masalah jenayah. Mana orang tu buat jenayah, ni dihukum hukum syarat apa? Itu je. Sedangkan bukan dihukum orang tak buat jenayah. Itu masalah lagi kedua. Dihukum adalah penjenayah. Tapi yang peliknya, banyak orang yang tak mencuri, yang tak berzina, yang tak minum arak, tapi dia sibuk untuk kata tak nak hukum tersebut. Tapi kita balik pada asal, ini adalah asas. Asas dia adalah kepada kedudukan pemerintah negara kita adalah Muslim. Yang dia orang berhak untuk kata kami akan laksanakan hukum Islam ke atas kalian semua. Kita rakyat negara ikut kepada kerajaan kita. Okay, baik. Itu asal. Hatta negara barat, kita tak boleh nak paksa mereka buat hukum Islam. Kalau di sini negara Islam buat hukum Islam, itu hak yang patut dihormati. Tapi masalah kita sekarang ni, negara-negara kafir tak nak benda ni. Sebab bila terlaksana undang-undang Islam, maka akan dilihatlah dengan jelas bagaimana keamanan akan terlaksana. Jenayah kan, jenayah di Saudi Arabia, mungkin dalam masa setahun sama dengan 1 jam di New York, buat rompakan dan sebagainya. Ini benda kisah benar. Pencabulan kan di Amerika Syarikat dengan ekonomi kebebasan wanita dan sebagainya. Di Amerika Syarikat setiap berapa saat, setiap 30 saat kot, seorang wanita akan dicabul. Ni benda-benda yang kita kata dalam konteks ni yang tak boleh siapa-siapa tolak. Keamanan yang ada dalam Islam. Macam India kan teruk, rogol setiap 1 jam 4 orang. Ni benda-benda yang tak ada kerana tak ada pelaksanaan hukum yang betul. Ikut hukum Inggeris, benda berkenaan orang tu masuk, keluar penjara, masuk balik keluar penjara, dia takkan dapat dihentikan jenayah yang dia buat. Adapun dalam undang-undang Islam, dia ada hukum yang pasti akan menyelamatkan umat manusia daripada jenayah tersebut berterusan. Baik. Dia kata okey, thumma qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, qala Allah azza wa jalla, berfirman Allah azza wa jalla, hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun, sehingga mereka berikan jizyah, dalam surah Taubah 29 okey, mereka berikan jizyah daripada tangan dalam keadaan serah dengan tangan mereka dalam keadaan mereka hina, rendah, patuh di bawah pemerintahan. Fakana sighar wallahu alam, maka di antara kehinaan Allah Taala saja lebih mengetahui, ayajri alaihim hukmul islami, hendaklah berjalan ke atas mereka hukum Islam. Wala yajuzu an takuna darul islami daru maqamin liman yamtani'u min al-hukmi fi halin.
Dia kata dan tak harus untuk menjadi negeri Islam, negeri menetap bagi siapa yang enggan terhadap hukum dalam masa yang sama. Dia duduk dalam negara Islam tapi tak nak hukum Islam. Mana boleh? Sebab pemerintah kita adalah Muslim. Itu asas pertama. Itu kita kata hak raja-raja ni ada mengatasi perkara tersebut, tapi malangnya tak digunakan. Baik. Waqad dzakara al-Jassas al-Jassas 2 muka surat 435 hadzal makna pengertian ini wa ja'alahu muhtamalan fi makna al-ayah, dan dia jadikan ia berkeberkalian atau ditanggung pada pengertian ayat. Maksud dia dan kes tadi kan ayat 42 43 dengan ayat 49, dia maksudkan itu. Maksud dia ada kumpulan yang datang jumpa Nabi SAW, sedangkan mereka bukan orang-orang bawa jaga ajaran Islam, minta dihukum. Itu yang Nabi ada pilihan. Satu lagi yang orang memang di bawah kerajaan Islam, yang memang di bawah pemerintahan Islam, mereka akan dihukum hukum Islam secara langsung. Yang dihukum tadi adalah penjenayah, bukannya orang yang tak buat jenayah. Yang peliknya orang kita menginginkan hak untuk penjenayah lebih daripada orang yang jadi victim, mangsa. Dan orang yang jadi mangsa tidak dihiraukan, tapi orang yang buat jenayah tu dijaga hak dia. Bahkan penjenayah masuk penjara dapat treatment, rawatan perubatan lebih baik daripada orang yang bebas merdeka atau mangsa daripada jenayah tersebut. Okay, dia kata wa ja'alahu muhtamalan fi ma'na thumma raddahu mimma la yasluhu raddan. Kemudian dia menjawabnya dengan apa yang tak elok menjadi sebagai jawapan. Faqala lalu dia berkata wa yuhtamalu, dan berkalian juga an yakuna fi qaulihi ta'ala, ada dalam jadi dalam firman Allah Taala Al-Maidah 42 tu, fa in ja'uka fahkum bainahum wa a'rid anhum, jika mereka datang kepada engkau maka hukumlah di antara mereka atau berpaling daripada mereka, qabla an tuqada lahumuz zimmatu, sebelum daripada terikat untuk mereka zimmah, wa yadkhuluna tahta ahkamil islamiyyati bi jizyati, dan sebelum mereka masuk di bawah hukum Islam dengan jizyah. Falamma amarallahu bi akhdhi jizyati minhum, maka apabila Allah Taala perintahkan untuk diambil jizyah dari mereka, wajarat alaihi ahkamul Islam, dan berlaku berjalan ke atas mereka hukum-hukum Islam, amara bil hukmi bainahum bima anzalallah, Allah Taala perintahkan untuk berhukum di antara mereka, untuk hukum di antara mereka, itu orang bukan Islam ni, ini bawah jajahan Islam, dengan apa diturunkan oleh Allah. Fa yakunu hukmul ayatain jami'an sabitan, maka jadilah hukum dua ayat berkenaan kedua-dua sekali sabit. At-takhiri ahli al-ahdi alladhi la dhimmata, pilihan bagi ahli perjanjian yang tiada zimmah bagi mereka, tiada tanggungan mereka untuk berada di bawah jajahan, dia bukan di bawah jajahan Islam. Dia kata walam yajri alaihim ihkamul muslimin, dan tidak berjalan ke atas, dan dia kata lam yajri, tidak berjalan lagi ke atas mereka hukuman umat Islam ke ahli harbi idza hadanahum, seperti ahli peperangan, mana orang negara perang Islam apabila orang umat Islam buat perdamaian dengan mereka, okey, gencatan senjata. Wa ijabul hukmi inma bima anzalallahu fi ahli dhimmatil ladhi yajri alaihim ahkamul muslimin. Dia kata dan kewajipan hukum tu dengan apa yang diturunkan Allah Taala adalah pada ahli zimmah. Ahli zimmah ni maknanya orang yang kafir yang tinggal bawah jajahan Islam, yang berjalan ke atas mereka hukum-hukum umat Islam. Wa qarru ya Ibn Abbas, ini diriwayatkan Ibn Abbas, ma yadullu ala zalika, apa yang tunjuk kepada itu. Wa rawa Muhammad bin Ishaq pengarang kita Sirah Nabawiyah, an Daud bin Husain an Ikrimata an Ibn Abbas anna al-ayata allati fil ma'idati, bahwa ayat dan surat Maidah, qauluhu ta'ala, Allah Ta'ala ada ayat 42 tu, fahkum bainahum aw a'rid anhum, hukumlah di antara mereka atau berpaling daripada mereka, innama nazalat fid diyati baina Bani Quraizah wa Bani Nadir, ia hanyalah turun pada diat di antara Bani Quraizah dengan Bani Nadir. Wa dzalika anna Bani Nadir, itu adalah kerana Bani Nadir kana lahum syarafun, mereka dahulu ada kemuliaan. Yadu diatan kamilatan, yudu diatan kamilatan, mereka dibayar dengan diah yang sempurna, mana penuh. Wa anna Bani Quraizah yudu nisfa diyati, sedangkan Bani Quraizah ditunai kepada mereka
dengan separuh diat saja. Fatahakamu fi dzalika ila Rasulillah SAW. Jadi mereka berhukum kepada perkara itu kepada Rasulullah SAW. Fa'anzalallahu dzalika fihi, maka Allah turunkan ayat berkenaan pada mereka. Fahamalahum Rasulullah SAW al-haqqi fi dzalika. Faja'ala diyata sawa. Lalu baginda telah bawa mereka kepada kebenaran pada perkara itu dan baginda jadikan diat serupa. Bani Quraizah bin Nadir semua nilai dia sama. Wa ma'lumun anna Bani Quraizah wan Nadiri lam takun lahum zimmatan qattun. Dan dia diketahui bahawa Bani Nadir dan Bani Quraizah ni tak pernah ada belum ada untuk mereka zimmah sama sekali. Wa qad ajla Nabi sallallahu alaihi wasallam Bani Nadir wa qatala Bani Quraizah. Nabi telah usir lepas tu Bani Nadir dan Nabi telah bunuh Bani Quraizah. Cuma yang lelaki yang perempuan masuk asimilasi dalam umat Islam. Nabi Quraizah tu ialah apa Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai isteri Nabi SAW daripada Bani Quraizah. Walau kan lahum zimmatan lama ajlahum wala qatalahum. Kalaulah tidak ada untuk mereka zimmah, nescaya tidak Nabi usir mereka dan tak Nabi perangi mereka. Inna makana bainahum ahdun wa hudnatun fanaqaduha. Hanya sebenarnya yang ada di antara mereka dengan baginda, di antara baginda dengan mereka ada perjanjian dan juga gencatan senjata, perdamaian, lalu mereka mencabulnya. Fa akhbara Ibn Abbasin an ayat at-takhir nazalat fihim. Maka memberitahu Ibn Abbas bahawa ayat pilihan turun pada mereka. Fajaizun an yakuna hukmaha baqiyan. Maka harus untuk hukum ayat 42 tu kekal. Dia kata wa inna makana bainahu bain, dia kata kekal, maksudnya masih lagi kekal. Fi ahli al-harbi min ahli al-ahdi. Pada ahli peperangan, mana orang yang kita perang dengan mereka, tapi di antara kita dengan mereka ada perjanjian. Wa hukmul ayatil ukhra fi wujubil hukmi bainahuma bima anzalallah. Dan hukum ayat yang satu lagi, ayat 49, adalah pada wajib menghukum di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Sabitan fi ahli zimmati, dia sabit pada ahli zimmah. Fala yakunu fiha naskhun, maka tiada padanya sebarang penasakhan. Dia kata yang dikatakan, ini dikatakan oleh Al-Jassas ni, wa hadha ta'wilun sa'irun. Ini penjelasan dia ni atau dia punya bentuk explain dia cara digabungkan ayat tadi. Ini memang masuk jelaslah. Dia kata laula ma ruya anis salafi min nasr ta'khir bil ayatil ukhra. Kalau tidak apa diriwayatkan daripada salaf yang berupa pemansuhan pilihan dengan ayat yang satu lagi. Ayat 49 datang, salaf kata mansuh. Jadi walaupun kita boleh faham macam ayat 43, ayat 43, 42 tu, untuk pilihan tu untuk orang yang bukan di bawah jajahan Islam datang minta dihukum, itu boleh kita kira. Tapi dalam sama masalah salafus soleh telah datang daripada mereka riwayat-riwayat yang sabit. Mereka kata ayat yang 43, 44, 42, 43 tu dimansuhkan, hukum 42 dimansuh dengan 49. Mana selepas daripada ayat 49 tu tidak ada pilihan untuk Nabi kecuali hukum Islam saja, hukum yang Allah turunkan yang telah diwartakan sebagai hukum negara Islam lah. Okey, baik. Wa hadits Ibn Abbas alladhi dzakarahu Al-Jassas min riwayat Ibn Ishaq haditsun sahih aidan. Dia kata dan hadis yang Ibn Abbas yang disebut oleh Al-Jassas daripada riwayat Ibn Ishaq, hadis yang sahih juga. Waqad madha inda tafsiri ayati, dan telah berlalu hadis tersebut pada tafsiran ayat 41 sampai 44 min suratul Maidah dan suratul Maidah. Wa huwa la yu'aridu hadithahu fi nasri ayat at-takhir. Dan dia tak bertentangan hadis itu dengan hadisnya pada pemansuhan ayat takhir. Tak ada pertembungan pun. Pasal bila sebut tentang masalah turun pada siapa, hukum masih sama. Masih sama. Maksudnya itu cerita asbabun nuzul. Bukannya maksud kata ayat itu masih kekal. Tapi yang kata masih kekal tu adalah Al-Jassas sendiri. Alladzi dzakarnahu mufassiran muwaddihan min riwayatai An-Nahas wal Baihaqi. Yang kita sebutkan mentafsirkan dan menjelaskan daripada dua riwayat An-Nahas dan juga Al-Baihaqi. Lianna murad Ibn Abbas bin Naskhi, walaisa, dia kata kerana kehendak Ibn Abbas sebutkan tentang pemansuhan tu, disebut untuk memaksudkan pemansuhan. Laisa naskhu al-mustalah alaihi indal usuliyin bima'nahu daqiq. Bukanlah pemansuhan yang diguna pakai maksud dia
di sisi ahli usul dengan pengertiannya yang teliti. Bal zahirul rajihu indana. Bahkan yang zahir, yang jelas di sisi kita, wallahu alam, annahu yuridu bihi ma'nal taksis. Yang dimaksudkan dia, dikendaki dengannya maksud perkhususan. Mana kisah ni berlaku kat sini dan kisah tersebut. Ay anal ayat at-takhir laysat amatan fi kulli halat. Bahawa ayat pilihan tu bukanlah umum pada semua keadaan. Bal hiya qasiratun, bahkan ia sebenarnya terhad ala mislima fi ma'naha, pada apa yang seumpama pengertiannya. Maksudnya pada keadaan ini datang hukum untuk orang yang tidak di bawah hukum Islam, boleh datang untuk dihukum dengan pilihan oleh pemerintah Islam, sama ada nak hukum atau biarkan mereka, tak perlu tak masuk campur. Okay? Tapi pada ayat kedua mesti hukum di antara mereka hukum Allah SWT. Okay, maksud dia apa? Dia kata ayat at-takhir laysat amatan fi kulli halat, bahawa ayat pilihan bukanlah umum pada semua keadaan. Bal hiya qasitun ala mislima fi ma'naha, bahkan ia terhad pada apa yang seumpama seperti pengertiannya. Wa huwa ma'nal jam'i bainal ayatain, dan dia adalah pengertian gabungan di antara dua ayat tersebut. Alladhi yafamuhu kalam Imam Syafi'i, macam difahami oleh kalam Imam Syafi'i, alladhi bayanahu al-Jassas, dan yang diterangkan oleh Jassas. Wa ja'alahu ta'wilan sa'iran laula ma ya'kiru alaihi min at-tasrih bin naskhi fi ra'yihi. Dia kata yang dia jelaskan oleh Jassas dan dijadikan sebagai takwilan atau tafsiran yang cukup, yang sesuai, kalaulah tidak apa yang datang ke atasnya, yang mengganggu ke atasnya daripada tasrih bin naskhi. Cuma sekali dekat sini kata Syekh Syakir nak cakap bahawa Jassas sebenarnya dia salah faham berkenaan kata-kata Ibn Abbas tentang nasakh. Mungkin maksud nasakh yang dimaksudkan tu, yang dikatakan oleh salaf sebenarnya adalah pemansuhan tu adalah masalah pengkhususan hukum bagi keadaan ini macam ni, hukum keadaan satu lagi pada keadaan yang lain. Tapi dia salah faham, ingatkan nasakh tu hukum tak berjalan lagi. Okey. Wa yakunu makna kalam Ibn Abbas, dan menjadi kata-kata Ibn Abbas anna ayat at-takhir qad yuzannu annaha amah fi kulli ahwalil hukmi, bahawa ayat pilihan ni barangkali dikata disangka bahawa dia umum pada semua keadaan hukum baina ghal muslimin, di antara orang bukan Islam. Fa yakunu imam mukhayyaran daiman, maka menjadi pemerintah tu bersentiasa boleh buat pilihan. Fa abana Ibnu Abbasin bihadisihi. Maka Ibn Abbas terangkan dengan dua hadis dia. Hadis annaha mansukha, hadis pertama kata mansukh, tak ada pilihan dah. Okey. Wa hadithu annaha nazalat fi Quraizah wan Nadir, dan hadis bahawa ia turun pada Quraizah dan Nadir. Anna hadzal umum ghairu muradin biha, bahawa keumuman yang maksud tadi yang sekarang ni difahami oleh sebagian orang, dia kata ayat ni kita kalau orang kafir kita ada pilihan. Ini sebenarnya tak ada. Ibn Abbas bukan maksudkan itu. Bukan maksud dia, maksud Ibn Abbas adalah keadaan dia tadi, Ibn Abbas cuba jawab nak terangkan bahawa keadaan pilihan tu bukan pada semua. Bukan pada semua. Dengan dua hadis tu. Jadi menjelaskan Ibn Abbas dengan dua hadis dia, mana bukan inilah umum yang dikehendaki. Wa anal ayatul ukhra bil amri bil amri al hatmi bil hukmi nasakhat ba'du hadal umum. Bahawa ayat yang lain, yang 49 tu, dengan perintah yang pasti, dengan berhukum, dengan apa akan perintahkan, diturunkan, ia memansuhkan sebahagian keumuman ini. Ay ja'alathu khassan bimithli tilkal hal. Maksud dia ayat 49 tu menjadikan ayat yang 42 tu khusus dengan seumpama kisah itu je yang berjalan. Okey, wahiyal halul muwadi'in. Itu keadaan orang yang kafir yang dibiarkan tanpa dikuasai. Alladzina laisu bi ahli dhimmati wala ahdin. Yang mereka bukan daripada ahli dhimmah atau ahli perjanjian dengan umat Islam. A'nil ladzi lam yadkhulu tahta sultanid daulatil islamiyati. Yang saya maksudkan mereka tak masuk di bawah penguasaan kerajaan Islam. Walam yakunu min ra'iyatiha, dan bukan mereka ni daripada rakyat dan kerajaan Islam. Wala qarina biha, dan bukanlah yang menetap daripada negara Islam. Jadi mereka tak ada hukum tersebut ke atas mereka. Okey. Dia kata walaisa hadha ta'wil fi hadha ta'wil wal jam'i ay takallufin. Dan tiada di dalam takwilan ni dan gabungan ni, tafsiran ni dan gabungan ni sebarang perkara memberat-beratkan diri, mencapai maksud yang tak ada dalam ayat. Fal ma'rufu anna sahabata, yang diketahui para sahabat
Wa kathir min al-a'immati salafi, dan banyak di kalangan ahli salaf dia kata yutlikuna kalimatan naskhi, mereka menuturkan perkataan nasakh ala takhsis wa ghairihi, pada pengkhususan dan selainnya. Mana maksudnya kalau apa daripada maksud yang difahami datang pembatalan maksud umum tadi kepada maksud khusus, itu dipanggil nasakh juga. Nasakh dia bukan apa keseluruhan, tadi nasakh sebahagian hukum. Walidzalika qala Ibnu Qayyim, dengan itu berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, muradu amatis salafi bin nasikh wal mansukh, kehendak umum golongan salaf tentang nasakh dan mansukh, raf'u hukmi bi jumlatih, mengangkat hukum dengan keseluruhannya, taratan, kadang-kadang maksudnya hukum tadi terus dah tak ada dah, taratan, wa huwa istilahul mutaakhirin, dan ini kefahaman orang terkemudian. Dan kadang-kadang dia kata warafu dalalatil ammati wa mutlaqi, dia kata dan mengangkat kadang-kadang mengangkat hukum secara total, itu sekali-sekala, dan ini adalah istilah orang terkemudian. Satu lagi dia kata wa warafu dalalatil ammi wal mutlaqi wal zahiri wa ghairihima, mana mengangkat petunjuk umum atau mutlak tanpa ikatan ataupun yang zahir dan selain kedua-duanya sekali-sekala. Imma bi takhsisil am, sama ada dia mengkhususkan yang umum, atau taqid mutlaqi, ataupun nak ikat yang mutlak, yang tanpa ikatan, dia tak nak ikat sifat tertentu. Wa hamlihi ala al-muqayyadi, dan bawa dia kepada yang muqayyad. Wa tafsirihi wa tabyinihi, dan juga menafsirkannya dan juga menjelaskannya. Datang umum tapi ditafsirkan lagi. Hatta innahum yusammuna al-istisna'a wa syarti wa sifati, yusammuna al-istisna'a wa syarta wa sifata naskhan. Sampaikan mereka dahulu menamakan istisna, pengecualian, atau syarat atau sifat sebagai nasakh. Litadammuni dzalika raf'u dalalati zahiri wa bayanul murad, kerana mengandungi itu mengangkat petunjuk yang zahir serta penjelasan yang dikehendaki. Fa naskhu indahum wa fi lisanihim, maka nasakh di sisi mereka, di sisi salaf, dan pada lidah mereka, wa bayanul muradi bi ghairi dzalika lafzi, ia adalah penjelasan yang dikehendaki dengan tanpa lafaz berkenaan, bal bi amrin kharijin anhu, bahkan dengan perintah yang luar daripadanya. Bukan ayat tu sini ada, tapi dia luar ada penjelasan, maka dianggap nasakh. Faman ta'ammala kalamahum, barang siapa memerhatikan kata-kata salaf, ra'a min dzalika fihi ma la yuhsa, mereka akan lihat pada itu apa yang tak boleh dihitung, banyak sangat. Wa zala anhu bihi iskalati au jabaha hamlu kalamihim al-istilahi hadithi mutaakhiri, maka hilanglah daripadanya kemusykilan yang diwajibkan ia dalam membawa kata-kata mereka terhadap istilah yang baru yang terkemudian. Okey, lihat tafsir Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Al-Qasimi dia tafsir, dia jelaskan tentang perkara ini. Okey. Okey, wallahi alhamd, habis penjelasan bawah tu dah habis. Jadi kita dapat makluman tentang ayat tersebut daripada tajuk asal, pasal kita tajuk ni yang bawah ni, ia adalah kerana kita tak nak salah faham berkenaan dengan apa yang kita buat ataupun setengah negara Islam buat, maksud dia bagi orang yang bukan Islam tak kena hukum dengan hukum Islam. Tak kena hukum dengan hukum Islam. Kerana alasan dia mereka ni tak beriman dengan Quran. Sedangkan dalam masalah jenayah, jenayah tadi dia diperintahkan Allah Taala untuk baginda SAW, hukum mereka mengikut apa yang datang tadi. Tak perlu kira masalah mereka ni bangsa apa. Mereka setuju ke tak setuju, sebalik pada asal kerana mereka adalah rakyat kepada negara Islam. Bila mereka rakyat negara Islam, mereka kena dihukum dengan hukum Islam, bukannya dengan hukum mereka sendiri. Itu sepatutnya yang difahamilah. Tapi banyak orang kadang-kadang bab ni ada kerana kebetulan tak suka dengan hukum Allah Taala, maka mereka terus lari kepada jangan hukum mereka, yang paksa mereka untuk ikut hukum Islam. Sedangkan mereka bila jadi rakyat hukum negara Islam, mereka memang kena ikut hukum Islam, bukan hukum mereka sendiri. Okey, baik. Sampai situ kejap Okey, jap. Itu kita ambil sampai 50 kan, jap.
Okey. Ayat 50. Sekejap kita tengok balik. Kita ambil sampai tu. Kemudian. Okay, so kita ambil sampai 9. Okay, ayat 9 yang kita terangkan tadi. Permulaan penjelasan ni ya, cek balik. Okey, okey, habis itu. Jadi kita kat sini baik. Sambung. Okey, firman Allah Taala, wa qaulu firman Allah Taala, wala tattabi ahwa'ahum, dan kamu ikuti hai Muhammad akan hawa nafsu mereka, keinginan-keinginan mereka. Ai ara'ahum, pendapat-pendapat mereka, allati istalahu 'alaiha, yang mereka telah bersepakat atau berdamai ke atasnya. Wa taraku sababiha ma anzalallahu, dan mereka tinggalkan dengan sebab apa pendapat mereka tadi, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam diorang dah setuju dengan satu hukum, maka mereka gunakan itu sebab untuk mereka tinggalkan apa yang telah perintahkan. Ala rasuli, ke atas yang diturunkan oleh Allah Taala, ke atas rasulnya. Walihada qala ta'ala, yang Allah Taala firmankan, wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi. Janganlah engkau ikuti hawa nafsu mereka, keinginan-keinginan mereka, dari meninggalkan terhadap apa yang datang kepada engkau dari kebenaran. Ay la tansarif anil haqqi, yang engkau menyimpang, menyeleweng daripada kebenaran. Dia kata alladhi amarakallahu bihi, yang telah perintahkan kamu dengannya. Ila ahwa'i haula, engkau pergi pula kepada keinginan-keinginan mereka ini, minal jahilatil ashqiya, ini bukan orang jahil yang malang. Yang malang baik. Wa qawlu wa firman lepas tu, wa likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, untuk setiap satu itu daripada kamu, daripada para anbiya ni, kami jadikan kalian syariat dan juga minhaj. Syariat, laluan ajaran agama, itu laluan, minhaj, cara ataupun cara, mana jalan dan cara yang berbeza. Rawa Ibn Abi Hatim an Ibn Abbasin, kan Ibn Abi Hatim dari Ibn Abbas, dan Ibn Abi Hatim daripada Ibn Abbas, qala, berkata Ibn Abbas, dia kata Ibn Abbas kata syir'atan, Ibn Abbas kata sabila, jalan, minhaja qala sunnah, mana jalan dan sunnah. Sunnah tu cara lah, cara, bentuk, jalan dan bentuk. Wa kadza ruwiya an Mujahidin wa Ikrimah wa Hasan al-Basri. Demikian diriwayatkan juga daripada Mujahid bin Jabr, daripada Ikrimah dan Hasan al-Basri, wa ghairihim, dan selain mereka. Itu satu. Wa ani bin Abbasin aidan wa Mujahidin wa aksuhu. Dan daripada Ibn Abbas juga dan Mujahid ada lawan terbalik. Dia kata syir'atan wa minhaja ay sunnatan wa sabila. Sunnah dan juga jalan. Al-awwalu ansab, namun yang pertama itu lebih munasabah. Fa inna syir'ata hiya syari'ata aidha. Kerana syir'ah tu ia adalah syariat juga. Wa hiya ma yubtadi'u bihi ila syai'. Ia adalah apa yang dimulakan padanya, yubtada'u fihi ila syai'. Apa kita mulakan daripadanya untuk kepada sesuatu, itu jalan tu, itu dipanggil sebagai syir'ah. Okey, wa minhu yuqal syara'a fi kadza, seorang orang tu mula pada satu benda tu, mula pada perkara berkenaan. Dia mula buka pintu dia. Jadi dia mula perbuatan kepada sesuatu tu dipanggil sebagai syir'ah, syara'a. Ai ibtada'a fihi, dia memulakan padanya. Wa kadza syari'atu. Demikianlah juga syariah. Hiya ma yushra'u minha ila al-ma'. Syariah ni juga ia adalah apa yang dilalukan daripadanya kepada air. Mana kita nak pergi pada air tu, apa laluan kepada air tadi, itu panggil syariah. Amal minhaj, ada minhaj pula, fa tariq al-wadih sahal. Dia adalah jalan yang terang lagi mudah. Terang lagi mudah. Was sunan juga dan juga dia adalah sunnah-sunnah. Itu tara'iq, laluan-laluan laluan-laluan. Maka dia kata fa tafsiru qawlihi syir'atan minhaja bis sabil wa sunnati azhar. Dia kata maka
menafsirkan pentafsiran syir'atan minhajah tu dengan jalan dan juga sunnah, azharu fil munasabati minal aksi. Dia lebih nyata pada kesesuaian berbanding sebaliknya. Wallahu a'lam, Allah Ta'ala lebih mengetahui, kata Ibn Katsir. Thumma hadha, kemudian ini dia kata, ikhbarun anil umamil mukhtalifatil adyan. Ini adalah pemberitahuan mengenai umat-umat yang bermacam-macam agama. Kan, macam-macam agama. Daripada mulalah, daripada zaman Nuh AS, pada Adam sampai sekarang. Maksud dia apa yang syariat atau cara, jalan dan cara mereka berhukum ataupun peraturan yang ada pada setiap kaum tadi sebenarnya memang berbeza-beza ikut zaman dan masa. Ini sebelum daripada datang Muhammad SAW. Ini pemberitahuan mengenai umat-umat yang bermacam-macam agama. Bi'atibari ma ba'athallahu bihi rusulahu al-kiram. Dengan pengambil kiraan apa yang Allah telah utuskan dengannya para rasulnya yang mulia, minasyara'il mukhtalifati fil ahkam, daripada syariat-syariat yang berbeza-beza dalam hukum, yang macam-macam hukum. Al-muttafiqati fil tauhid, namun dia bersatu pada tauhid. Berbeza dari segi masalah peraturan dan juga hukum, tapi bersatu pada tauhid. Kama sabata fi sahih al-Bukhari, macam sabit dalam sahih Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, baginda bersabda, nahnu ma'asyiral anbiya, kami ini golongan para nabi, ikhwatan li'alat, adik-beradik bagi ibu yang berlain-lain. Mana bapa kahwin adik wanita macam-macam. Jadi anak daripada satu bapa tapi lain ibu. So dia nak fahamkan, bukan nak fahamkan cara kedudukan. Mana bersatu pada bapa tapi lain-lain ibu. Dia pasal nak fahamkan tentang syariat. Dan dinuna wahidun, agama kami satu. Dan bapa adik-beradik kan macam dia orang tu mak lain-lain, tapi bapa dia satu. Macam itulah para anbiya, kedudukan mereka. Agama satu tapi laluan ataupun cara mereka berhukum akan berbeza ikut apa yang Allah Ta'ala wajib ke atas mereka masing-masing pada zaman mereka sendiri. Yakni bidzalika tauhid. Jadi maksud kauli Nabi dengan itu adalah tauhid. Alladzi ba'atsallahu bihi kulla rusulin arsalahu. Yang Allah Ta'ala utuskan tauhid ni dengannya setiap rasul yang Allah Ta'ala utuskan. Wa dhaminahu kulla kitabin, dan dikandung ia tauhid ni kullu kitabin anzalahu. Semua kitab yang Allah Ta'ala turunkan mengandungi akan tauhid ni. Kama qala ta'ala, firmankan dalam surah Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi anna ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utuskan, hai Muhammad, sebelum daripada engkau sebarang rasul, melainkan kami wahyukan kepada rasul tersebut bahawa semuanya tiada ilah kecuali aku, maka sembahlah aku. Dan Allah Ta'ala nyatakan dalam qala ta'ala, dan firman dalam surah An-Nahl 36, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, kami telah utuskan pada setiap umat seorang rasul, an i'budullaha wajtanibut taghut, bila kamu semua menyembah Allah dan jauhilah akan taghut. Okey. Itu masalah tauhid. Wa amma syara'i'u, adapun syariat fa mukhtalifatun, maka ia berlain-lain. Fi awamir wan nawahi, pada perintah dan larangan. Faqad yakunu syai' fi syari'ati haraman. Barangkali dia kata jadi pada jadi sesuatu dalam syariat haram. Thumma yahillu thumma yahillu fil syari'atil ukhra. Kemudian dia jadi halal pada syariat yang satu lagi. Wabil aksi, dan terbalik juga. Ada halal pada satu syariat kemudian haram pada syariat yang lain. Wa khafifan fayuzadu fi syiddati. Kadang ada terjadi dia ni ringan pada satu syariat, fayuzadu fi syiddati, lalu ditambah pada kekerasan, ketegasan, fi hadhihi duna hadhi, pada syariat ini bukan syariat ini. Wa dzalika lima lahu ta'ala fi dzalika min hikmati al-balighati, dan itu adalah kerana apa yang dimiliki oleh Allah Ta'ala pada perkara itu daripada kebijaksanaan yang amat melampau. Okay, dan hujah yang pemutus, yang tak ada siapa boleh menentangnya. Qala Qatadah, berkata Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, qauluhu ta'ala, firman Ta'ala, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, untuk seseorang kami jadikan dengan kalian syariat, laluan, dan juga sunnah, jalan, minhaj, jalan. Yaqulu, kata Qatadah, sabilan wa sunnatan, jalan dan juga sunnah. Was sunanul mukhtalifatu, dan sunnah ni dia bermacam-macam. Okay? Hiya fit Taurati syari'atun, dia dalam syariat, dalam Taurat satu syariat. Wa fil Injili syari'atun, dalam Injil ada syariat. Wa fil Furqani syari'atun, dalam Furqan ada syariat. Okey.
Dia kata dia kata yuhillullahu fiha ma yasha wa yuharrimu ma yasha. Allah Taala halalkan dalamnya apa yang Allah Taala kehendaki dan Allah Taala haramkan apa dikehendaki. Liya'lama man yuti'uhu mimman ya'sihi. Supaya dia tahu, nak zahirkan siapa mentaatinya berbanding siapa yang menderhakainya. Wa dinul ladzi la yakbarullahu ghairuhu at-tauhidul ikhlas lillah. Dan juga agama yang Allah tak terima selainnya adalah tauhid dan juga keikhlasan kepada Allah. Alladzi ja'at bihi rusul, yang dibawa ia oleh semua para rasul. Wa qila al-mukhatabu bihadha hadhihi al-ummati bihadha hadhihi ummatu, yang diucapkan atau ditujukan dengan ini adalah umat ini, dengan ayat ini adalah umat ini. Maknahu likullin ja'alna, dia kata, dan bagi setiap sekumpulan kami jadikan Quran minkum, Quran pada kalian, ayatuhal ummatu, wahai umat Muhammad, syir'atau minhaja, syariat dan juga laluan, syariat dan juga jalan dan juga sunnah. Ai wahwa lakum kullukum, ia untuk kamu semua sekali, tak ada siapa terkecuali, maksud dia. Ini maksud dia yang kisah tadi, yang untuk umat Muhammad semua benda yang diperintahkan semua berjalan ke atas semua orang, tak ada siapa dikecualikan. Tak ada siapa dia kata saya ni raja, saya tak perlu ikut hukum Islam, atau dia kata saya sekular, saya tak ikut hukum Islam, tak ada. Semua sekali tak jadikan hukum dia sama. Ya, yang ni untuk kamu semua. Walakum kullukum, ia untuk kalian semua sekali. Takdiruna bihi, tuqaddaruna bihi, kalian dinilai dengannya. Okey. Wa hudhifa ad-dhamiru al-mansub fi qawlihi, dan dihazafkan dhamir mansub pada firman Allah Taala likullin ja'alna minkum tu. Dia kata untuk setiap kami jadikan kalian, yang dibuang situ kami jadikan apa? Kan, kami jadikan apa? Yakni Al-Quran. Untuk setiap kami jadikan Quran terhadap kalian syir'atun minhaja, sebagai syir'ah, jalan, ini dia wa minhaj, dan juga sunnah, iaitu jalan kepada sabilan ilal maqasidil sahihati, jalan kepada tujuan-tujuan yang benar, wa sunnatan, dan sunnah ay tariqan maslakan wa wadihan bayyina, jalan laluan yang terang lagi jelas, okey. Dia kata wa hadha madmunu ma hakahu Ibnu Jarir an Mujahid rahimahullah, ini kandungan apa diceritakan ia oleh Ibnu Jarir At-Tabari daripada Mujahid bin Jabr rahimahullahu taala. Wasahih al-qaul al-awwal, yang sahih adalah kata-kata pertama, yang tentang kata ayat ini turun kepada umat Muhammad dengan tuju pada umat Muhammad ni. Ini apa yang dinukilkan oleh Ibnu Jarir daripada Mujahid bin Jabr. Tapi kata Ibnu Katsir yang sahihnya adalah apa yang pertama, iaitu untuk setiap para anbiya, bukan setiap kalian hai umat Muhammad, untuk setiap para anbiya, setiap rasul kami jadikan mereka ni, untuk mereka ni laluan dan juga jalan dan juga laluan, jalan yang untuk syariat dan juga sunnah, yang menerangkan cara untuk mereka di atas jalan tersebut. Okey. Dia kata wa yadullu ala dhalika qauluhu ta'ala, dan menunjukkan pada itu firman Allah Taala lepas tu, walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidatan, kalau Allah kehendaki pasti Allah akan jadikan kalian umat yang satu. Falau kana hadha khitaban li hadhihi ummati lama sahha an yaqula, kalaulah ini ayat ni yang ujung ni ucapan kepada umat ini, yang tujukan ucapan kepada umat ini, menjadi tidak sahihlah untuk dikatakan kalaulah Allah Taala menghendaki pasti jadikan kalian umat yang satu. Sedangkan wahum ummatun wahidatun, sedangkan umat Muhammad ni, umat Islam ni satu umat je. Walakin hadha khitabun li jami'il umami, tapi ini ucapan kepada semua umat. Wa ikhbarun, dia kata, dan ini adalah pemberitahuan an qudratihi ta'ala al-azim, qudratihi ta'ala al-azimati, mengenai kekuasaannya Ta'ala yang amat agung. Allati law syaa Allahu la jama'a an-nasa kullahum ala dinin wahidin wa syari'atin wahidin, yang kalau kehendaki pasti digabungkan manusia ke semua mereka di atas agama yang satu, syariat yang satu. La yunsahu syai'un minha, yang tak dimansuhkan sesuatu pun daripadanya. Walakinnahu ta'ala syara'a lakum walakinnahu ta'ala syara'a likulli rasulin syir'atan ala hiddatin, akan tapi dia Ta'ala mensyariatkan untuk setiap rasul syariat ala hiddatin, yang di atas perincian dia. Thumma nasakhaha,
au ba'daha, kemudian dimansuhkan ia atau sebahagiannya, dimansuhkan sebahagiannya, bi risalatil ukhra, risalatil ukhra dengan risalah yang akhari, dengan risalah yang terakhir, yang lain, alladhi ba'dahu, yang sesudah dia, risalatil akhari, dengan risalah yang lain sesudahnya. Thumma nasakhal jami', kemudian dimansuhkan semua sekali, bima ba'atha bihi abdahu wa rasulahu Muhammada, dengan apa yang diutuskan bersama-sama dengan hambanya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladhi ibta'athahu ila ahli al-ardi qatibatan, yang diutuskan Muhammad ni kepada penduduk bumi seluruhnya. Wa ja'alahu khatimal anbiya'i kullahum, dan dijadikan baginda adalah penutup para nabi ke semua mereka. Walihada qala ta'ala, ini Allah Ta'ala firmankan, walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidatan, kalau Allah mahu pasti dia kalian umat yang satu, walaki liyabluwakum fima atakum, akan tapi Allah Ta'ala nak uji kalian pada apa diberi pada kalian. Kata semua dalam kitab-kitab terdahulu dah ada panduan tentang Nabi akhir zaman. Dan diorang tak nak ikut, itu tajuk maksudnya mereka melebihkan hawa nafsu mereka di atas apa Allah Ta'ala turunkan. Annahu Ta'ala syara'a mukhtalifata, bahawa Allah Ta'ala mensyariatkan syariat-syariat berbagai, liyaktabiru ibadahu fima syara'a lahum, untuk dia uji hamba-hamba dia pada apa yang disyariatkan kepada mereka. Wa yuthibahum aw yu'ithibahum wa yu'aqibahum ala ta'atihi wa ma'siyatihi, dan dia akan memberi ganjaran mereka atau menghukum mereka di atas ketaatan kepadanya atau menderhakainya. Bima fa'aluhu aw azamu alaihi min zalika kullihi, dengan apa mereka lakukan ia atau mereka berazam ke atasnya, berkekal di atasnya daripada itu semua sekali. Qala Abdullah ibn Kathir, fima atakum, pada apa yang diberi kalian, yakni minal kitab, diberi kitab, maka dengan kitab tadi dia akan uji kalian, tengok kalian ikut ke tidak. Thumma innahu ta'ala, kemudian dia Allah Ta'ala naddabahum ila musara'ati, ila musari'ati ila al-khairati wal mubadarati ilaiha, musara'ati wal mubadarati ilaiha. Kemudian dia Allah Ta'ala menggesa mereka kepada bersegera kepada kebaikan dan bercepat-cepat kebaikan dan bersegera kepadanya. Cepat-cepat kepada kebaikan dan bersegera kepadanya. Faqala, maka Allah Ta'ala firman, fastabiqul khairat, maka bersegeralah kamu semua akan kebaikan-kebaikan. Akan kebaikan-kebaikan. Yang kebaikan, iaitu wahia, yang kebaikan itu adalah ta'atullahi wa ittiba'u syar'ihi, mentaati Allah dan mengikuti syariatnya. Alladhi ja'alahu nasikhan lima qablahu, yang Allah jadikan ia pemansuh bagi apa sebelumnya. Wa tasdiqu bi kitabihi al-Qur'ani, dan percaya dengan kitabnya Al-Quran. Alladhi huwa akhiru kitabin anzalah, yang ia adalah akhir kitab yang diturunkan oleh dia Allah Ta'ala. Dia turunkan ia. Ia adalah akhir kitab yang diturunkan. Qala Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ilallahi marji'ukum, kepada Allah Ta'ala tempat kembali kalian. Mana cepat-cepat buat kebajikan, sebab kepada Allah Ta'ala tempat kembali kalian. Ay ma'adukum ayuhan nasu, tempat kembali kalian wahai manusia sekalian. Wa masirukum, dan penamat kalian ilaihi, ilaihi kepadanya, yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti. Fayunabbi'ukum bima kuntum fi takhtalifun, maka dia akan beritahu kalian dengan apa kalian dahulu padanya bercanggahan. Ay fayukhbirukum bima ikhtalaftum fihi minal haqqi, maka dia akan beritahu kalian tentang apa kalian bercanggahan padanya daripada kebenaran. Apa kebenaran daripada apa yang benda-benda kalian bercanggahan. Fayujzi as-sadiqina bi sidqihim, lalu dia akan membalas. Ya, fayajzi as-sadiqina bi sidqihim, lalu dia akan membalas orang-orang yang benar dan kebenaran mereka. Wa yu'adzibul kafirin al-jahidin al-mukadzibin bil haqqi, dan dia akan mengazab golongan yang kafir yang menentang lagi mendustakan terhadap kebenaran. Al-adilina anhu, yang menyimpang dari kebenaran, ila ghairihi, kepada selainnya. Bila dalilin, dengan tanpa dalil. Wala burhanin, dan tanpa burhan, tanpa bukti. Balhum mu'anidun lil barahinil qati'ati, bahkan mereka menentang, berdegil terhadap bukti-bukti yang pasti. Wal hujajil balighati, dan juga hujah-hujah yang sangat menyampaikan, yang balighah, yang sangat jelas.
wal adlatil damirati, dan juga dalil-dalil yang putus, tuntas, tak ada lagi yang lain. Mereka menentang terhadap bukti-bukti tersebut. Okey. Dalil, hujah dan juga bukti. Baik. Wa qawlan fi ma'tal, lepas tu wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Atau ulang lagi. Okay. Dan hendaklah kalian berhukum di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, jangan kamu ikut akan hawa nafsu mereka. Ta'kidun lima taqaddama minal amri bidzalika. Ini adalah penegasan terhadap apa telah lalu daripada perintah tentang perkara itu. Wan nahyu dari an khilafihi. Larangan daripada menyanggahinya. Thumma qala, Allah Ta'ala firman lepas tu, wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika. Maka jaga-jagalah engkau, hai Muhammad, daripada mereka memperdaya engkau, atau menyimpangkan engkau daripada sebahagian apa yang diturunkan kepada engkau oleh Allah. Apa yang Allah turunkan kepada engkau. Ai ihzar a'da'aka. Jaga-jaga engkau terhadap musuh-musuh engkau. Al-yahuda ayudallisu alaikal haqqa. Jaga-jagalah engkau, hai Muhammad, terhadap musuh-musuh engkau, itu Yahudi, daripada mereka menyamarkan atau menyamarkan ke atas engkau kebenaran. Jadikan sama-samar kebenaran macam tak betul. Fima yunhunahu ilaika minal umur. Pada apa yang mereka sampaikan ia kepada engkau daripada perkara-perkara. Mereka mereka kurang kata kami dapat macam ni, dia cuba untuk tarik Nabi. Macam kita sekarang lah, tertarik dengan ajaran barat, tinggalkan hukum Islam. Kerana kononnya kita rasakan dengan cara kita berpakaian, cara kita berhukum, kalau ikut barat kita akan moden dan maju, dan kita akan jadi bertamadun. Jadi bertamadun, dan kita takkan mundur, akan sentiasa maju. Ini yang kita sebenarnya terikut. Okay. Yang Nabi SAW sendiri Allah Ta'ala peringatkan. Jadi kita patut ikut, jaga peringatan Allah Ta'ala ni. Fala taqtaru bihim, makanya kau terpedaya dengan mereka. Fa innahum kadzabatun kafaratun khawanatun. Kerana mereka ni para pendusta, kufur yang mengkhianat. Fa in tawallau, jadi jika mereka berpaling, amma tahkum bihi bainahum minal haqqi, daripada apa yang kau hukum dengannya di antara mereka daripada kebenaran, wa khalafu syar'allahi, dan mereka menyanggahi syariat Allah, fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dzunubihim. Ketahuilah hai Muhammad, Allah Ta'ala hanyalah inginkan, mahukan untuk timpakan mereka dengan sebahagian dosa mereka. Lari mereka daripada hukum Allah Ta'ala tadi, itu adalah sebenarnya musibah yang Allah Ta'ala akan kenakan mereka dengan hukuman hari akhirat nanti. Jangan kau pelik kenapa mereka lari. Ai fa'lam anna dzalika kaidun an qudratillahi wa hikmatihi fihim. Ketahuilah bahawa itu akan terjadi daripada kudrat Allah, kekuasaan Allah Ta'ala, juga hikmah Allah Ta'ala fihim, pada mereka. An yasrifahum anil huda, Allah Ta'ala alihkan mereka daripada petunjuk. Lima lahum minad dzunub, kerana apa yang ada daripada mereka, daripada dosa. Dan dosa yang mereka buat tu menyebabkan mereka ditimpa dengan tak jumpa kebenaran. Minad dzunub bisalifati, daripada dosa-dosa terdahulu. Allati qtadat idlaluhum wa nakaluhum, yang memestikan penyesatan mereka dan juga hukuman kepada mereka. Wa inna katsiran minan nasi lafasikun. Dan sebenarnya banyak di kalangan manusia ni sebenarnya fasik. Ai aktsarun nasi kharijun an taati rabbihim. Kebaikan manusia keluar daripada mentaati Tuhan mereka. Mukhalifuna lil haqqi nakibuna anhu. Mereka menyanggahi terhadap kebenaran dan mereka lari dan juga lari tinggalkan daripada kebenaran. Kama qala ta'ala, firmankan surah Yusuf ayat 103, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, dan tidaklah kebanyakan manusia kalau kau bersungguh-sungguh pun beriman. Okey. Wa qala ta'ala firman surah Al-An'am 116, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jadi kau taati kebanyakan daripada manusia di muka bumi, mereka akan sesatkan kau daripada jalan Allah. Okey. Wa Ibn Abbas qala, berkata Ibn Abbas, qala Ka'ab bin Asad wa Ibn Saluba wa Abdullah bin Suraya wa Sya'as bin Qais. Ini nama-nama Yahudi ni. Ka'ab bin Asad, Ibnu Saluba, Abdullah bin Suraya, Sya'su bin Qais, wa ba'duhum li ba'dihim. Mereka berkata sebagai mereka sebagai lain, idhabu bina ila Muhammadin, mari kita pergi kepada Muhammad, la'allana naftinuhu an dinihi, moga kita boleh pedaya dia daripada agama dia.
Fa'atauhu, dan mereka datang kepada Nabi SAW. Faqalu, maka mereka kata, ya Muhammad, wahai Muhammad, innaka qad arafta anna ahbaru Yahuda. Engkau telah tahu bahawa kami ini adalah penita-penita Yahudi. Ashrafuhum wa sadatuhum. Orang-orang mulia, orang-orang bangsawan Yahudi dan juga ketua-ketua mereka. Wa inna in ittaba'ana yahudu walam yukhalifuna. Kami, jika kami ikut engkau, akan mengikuti kami golongan Yahudi dan takkan mereka menyanggahi kami. Wa inna baina wa baina qaumina khusumah. Di antara kami dan kaum kami ada permusuhan. Fanuhakimuhum ilaika, maka kami nak hukum mereka, perhukumkan mereka kepada engkau. Fataqdi lana alaihim, lalu kau putuskan hukum untuk kami ke atas mereka. Wa nu'minu bika wa nusaddiquka, dan kami akan beriman dengan kau dan kami percaya engkau. Fa aba dzalika Rasulullah SAW, lalu telah enggan perkara itu Rasulullah SAW. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka telah menurunkan Allah azza wa jalla fihim tentang mereka. Wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan kamu hukum di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan kau ikuti akan keinginan-keinginan mereka. Wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik, dan jaga-jagalah engkau daripada mereka memperdaya engkau daripada sebahagian apa diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada engkau. Ila qawlihi, sehinggalah firman Allah Ta'ala, liqaumin yuqinun, pada kaum yang meyakini. Rawahu Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim. Okey. Allah Ta'ala nyatakan ni ayat terakhir, ayat 50. Okey. Dua perenggannya. Baik. Wa qawluhu firman Allah lepas tu, afa hukmul jahiliyati yabghun, adakah hukum jahiliyah mereka inginkan? Wa man ahsana minallahi hukman liqaumin yuqinun, dan siapakah lebih baik berbanding Allah Ta'ala dari segi hukum bagi kaum yang meyakini. Yunkiru Ta'ala an ala man kharaja an hukmillahi, mengingkari Allah Ta'ala ke atas siapa-siapa keluar daripada hukum Allah. Al-muhkami al-mustamili ala kulli khairin. Al-mustamili ala kulli khairin. Dia kata Allah Ta'ala mengingkari terhadap siapa yang keluar daripada hukum Allah yang rapi, hukum Allah Ta'ala yang rapi, yang muhkam, dan juga yang merangkumi terhadap setiap kebaikan. An-nahi an kulli syarrin, yang menegah daripada segala keburukan, kejahatan. Wa adala, dan orang tu Allah Ta'ala sujud ke atas orang ni yang keluar daripada hukum, dan wa adala ila ma siwahu minal ara'i wa ahwa'i wal istilahat, dan menyimpang kepada apa selain daripada hukum Allah, daripada pendapat-pendapat, keinginan-keinginan, dan juga perkara-perkara yang dipersetujui. Istilahat, mana apa yang diorang setujui, diorang terus pergi pada situ, tinggalkan hukum Allah. Allati wada'aha rijalu, yang diletakkan dibuat oleh orang-orang tertentu. Bila mustanadin minan syari'atillah, dengan tanpa sandaran daripada syariat Allah. Kama kan ahlul jahiliyati yahkumuna bihi, sebagaimana dahulu ahli jahiliyah berhukum dengannya, minad dalalati wal jahalat, yang orang-orang jahiliyah berhukum dengannya daripada kesesatan dan kejahilan. Kesesatan dan kejahilan. Mimma yada'unaha bi ara'ihim wa ahwa'ihim, daripada perkara-perkara yang mereka letakkan buat dengan pendapat mereka dan juga keinginan mereka. Kama yahkumu bihi tataru min as-siyasatil milkiyati al-ma'khudati min mulkihim Genghis Khan. Okey. Sebagaimana menghukum dengannya Tatar. Tatar ni Mongol ni, dia masuk Islam. Okey. Dia kata yang mana mereka ni berhukum dengan hukum politik ataupun pentadbiran milkiyah, mulkiyah, penguasaan atau kerajaan. Kan, dia kata dia pemilikan pentadbiran pemilikan yang diambil daripada raja mereka, Genghis Khan. Ini Genghis Khan. Tapi yang dikata ini yang disebutlah dengan sin pada awalnya. Tapi masyhur pada lidah yang sabit pada rujukan sejarah, Genghis Khan lah, Jim badal sin. Okey. Tapi banyak tulisan itu. Jadi pada asasnya dia ambil hukum yang lama raja dia buat, alladhi wada'a lahum Yasiq, yang diletak untuk mereka oleh Yasiq. Yasiq ni dia kata hakadha rusimat hadhil kalimati fil maqtutain wa tabu'ah wa hiya kalimatul ajamiyah. Dia kalimah ajam
kalimah ajam. Yasik ni kalimah ajam, bukan kalimah Arab. Walidzalika ikhtalafat maraji' rasmuha wa asluha. Fi Tarikh Ibn Katsir fi terjemati Genghis Khan wa huwa alladhi wada'a lahum yasa allati yatahakamuna ilaiha wa yahkumuna biha. Oh, ini peraturan atau undang-undang kerajaan lah yang mereka berhukum padanya, dan mereka berhukum padanya, dan mereka menghukum dengannya. Wa aktsaruha mukhalifu li syari'atillah li syara'illahi wa kutubihi. Dan keseluruhannya bersanggahan dengan syariat Allah dan juga kitab-kitabnya. Wa huwa syai'un iqtarahu min 'indi nafsihi. Ia adalah sesuatu yang mereka yang dia Genghis Khan dulu cadangkan daripada diri sendiri. Wa tabi'uhu fi dzalika. Dan mereka ikuti dia pada hukum tersebut. Thumma sammaha ba'da dzalika yasa. Fi mana qalu al-wazir Alauddin al-Juwaini, dia kata wa fihi, dia kata wa amma kitabuhu yasa fa innahu yuktabu fi mujalladain. Dia kata kitab yasa tu ditulis dalam 2 jilid dengan khat yang kasar. Wa yuhmalu al-ba'ir indahum, dan dibawa di atas unta di sisi mereka. Okey. Itu yang kitab yang ada pada Genghis Khan punya ajaran. Jadi diorang letakkan allazi wada'a lahum yasak atau yasik maksudnya siasat mulkiyah lah, yang mana orang Tatar dahulu mereka berhukum secara pentadbiran kerajaan yang diambil daripada raja mereka Genghis Khan, yang meletakkan untuk mereka yasak wa huwa ibaratun, dan dia adalah gambaran an kitabin majmu'in min ahkamin. Dia daripada dia berupa sebuah kitab yang menghimpunkan, kitab himpunan min ahkamin, himpunan hukum-hukum, qad iktabasaha min syara'i syatta, yang dikutip daripada syariat yang berbagai, minal yahudiyati wan nasraniyati wa millatil islamiyati wa ghairiha, yang diambil daripada Yahudi, Nasrani dan agama Islam dan selainnya lah. Wa fiha katsirun minal ahkami akhadhaha min mujarradin nazarihi wa hawa. Dan banyak dalam hukum tersebut, dan banyak daripadanya hukum-hukum yang diambil ia daripada semata-mata pandangan dan juga keinginan dia. Fasarat fi banihi syar'an muttaba'an. Maka ia, kitab tadi, menjadi pada anak-anak Genghis Khan syariat yang diikuti. Yuqaddimunha 'alal hukmi bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Mereka mendahulukan ia ke atas hukum dengan kitab Allah dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman fa'ala dhalika fahuwa kafirun yajibu qitaluhu. Dia kata barang siapa buat perkara macam tu, dia kafir, maka wajib diperangi dia. Hatta yarji'a ila hukmillahi wa rasulihi, sampai dia balik kepada hukum Allah juga Rasulnya. Fala yahkumu siwahu fi qalil wa kathirin. Maka fala yuhkamu siwahu, maka tak dihukum selain kitab Allah dan Rasulnya, hukum Allah dan Rasulnya, pada sedikit atau banyak. Qala ta'ala, firman ta'ala, afa hukmul jahiliyati yabghun. Adakah hukum jahiliyah mereka inginkan? Ayabtaruna wa yuriduna, mereka ingin, mereka mahu. An hukmillahi wa ya'dilun, daripada hukum Allah mereka menyimpang. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun, dan siapakah lebih baik banding Allah Taala dari segi hukum bagi kaum yang meyakini. Ai wa man a'dala minallah, dan siapakah lebih adil banding Allah Taala fi hukmihi, banding hukumnya, dalam hukumnya. Mana siapakah lebih adil berbanding Allah Taala pada hukumnya. Liman aqala anillahi syar'ahu, bagi siapa yang mengetahui daripada Allah Taala akan syariat Allah Taala. Wa amana bihi, dan beriman dengan Allah Taala. Wa aiqana wa alima annahu ta'ala ahkamul hakimin, dan dia yakin dan dia tahu bahawa Allah Taala paling hakim di antara yang menghukum, paling menghukum di antara yang menghukum, paling bijaksana di antara yang menghukum. Wa arhamu bi khalqihi min walidati bi waladiha, dan paling penyayang terhadap makhluknya berbanding seorang ibu terhadap anaknya. Fa innahu ta'ala huwal alimu bi kulli syai'in, kerana dia Allah Taala ni yang amat mengetahui terhadap semua benda. Al-qadiru ala kulli syai'in, yang amat berkuasa ke atas semua benda. Al-adilu fi kulli syai'in, yang amat adil pada semua benda, semua perkara. Jadi sepatutnya tak timbul tajuk lah berkenaan dengan memilih selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Wallahil hamd. So kita habis kat situ. Adalah kat bawah tu ada footnote, dia terangkan sikit, nanti insya-Allah kita baca dulu sebelum kita masuk nanti kepada ayat 52, ayat 51 dan seterusnya. 51 dan seterusnya sambungan kepada perbincangan kita hari ini. Baik. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan ke?
Tak ada soalan, alhamdulillah. So kita berhenti sini, insya-Allah kita sambung kemudian. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin sallam alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.